mereka tidak menggunakan saluran yang betul. Buat aduan kepada TMB, buat aduan kepada Suruhanjaya Tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya aktivis yang memperjuangkan hak rakyat Malaysia dan pengguna, membantu dan memberi khidmat nasihat secara percuma, tanpa upah, tanpa perlu bayar sesen pun kepada saya, kerana ini adalah minat saya untuk membantu rakyat Malaysia yang tertindas, dibuli, ditipu dan sebagainya. Sebelum tu, saya nak ngajak semua rakyat Malaysia untuk subscribe YouTube dan email untuk mengetahui hak anda sebagai rakyat Malaysia dan juga sebagai pengguna, dan kemudian kongsikan kepada kawan-kawan yang lain. Alright. Hari ini sekali lagi saya nak kupas mengenai tentang bil TMB. Ramai lagi yang masih lagi bising, meluahkan rasa tidak puas hati di media sosial, tetapi malangnya mereka tidak menggunakan saluran yang betul. Buat aduan kepada TMB, buat aduan kepada Suruhanjaya Tenaga. Kenapa hanya nak menyalak dan melalak di media sosial, tetapi tidak menggunakan hak anda untuk membela nasib anda, yang mana anda rasa mungkin tidak puas hati terhadap bil TMB. Ini yang saya cuba nak mengajak, walaupun kadang-kadang sampai naik letih dah nak mengajak rakyat Malaysia ni supaya menggunakan hak mereka, tapi saya masih lagi tak jemu-jemu untuk mengajak mereka ni supaya buat aduan. Bising dekat TMB, bising dekat Facebook ni tak dapat apa. Kita marah tapi tak selesai masalah. Kita nak menyelesaikan masalah. Tapi kalau ada yang ingin bantuan saya, sila emailkan pada saya akan panjangkan. Sebelum saya panjangkan, saya akan tengok dulu bil itu adakah benar atau tidak kesilapan kepada pihak TMB. Sebab saya ada hubungan baik dengan TMB, saya ada hubungan baik dengan Suruhanjaya Tenaga. Saya nak bantu saudara-saudara bagi menyelesaikan masalah. Tak payah nak bising-bising, nak menyalak-nyalak dekat Facebook. Bagaimana kita nak mencapai sebuah negara maju jika rakyatnya tidak bijak? Sebab tu kita perlukan rakyat yang bijak. Dan banyak isu-isu yang saya tengok hari ini, fitnah, menimbulkan fitnah kepada TMB, mengatakan satu benda-benda yang tak masuk akal. TMB cuba menipu, nak mengaut keuntungan, ada yang nak minta free. Kalau ada setengah ni yang nak minta free ni, saya nak pesan, kalau saudara dalam masa PKP tu, saudara tak dibayar gaji, saudara marah tak? Kesianlah kepada semua kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di TMB. Bagaimana gaji mereka nak terima kalau kita nak free? Saya bukan nak bela TMB, tetapi saya nak mengajak anda berfikir bahawa kita jangan memikirkan kehendak kita, tetapi kita kena fikirkan kepada hak orang lain sama. Okey. Pertama sekali saya nak melihat, ini adalah bil TMB. Bil TMB yang anda lihat di sini, saya akan terangkan untuk melihat bagaimana untuk nak melihat bil TMB anda ni adalah betul atau tidak, ataupun ada kesilapan oleh pihak TMB. Tapi banyak aduan, majoriti aduan yang saya terima semuanya betul, tak ada yang salah. Itu yang saya pelik, kenapa masih lagi rakyat yang bising kata TMB menipu. Tak ada, saya tak nampak ada kesilapan dekat situ. Okey, pertama sekali saya syorkan download app TMB. Senang untuk kita tengok bil kita apa semua, kita bayaran kita, bil apa semua, history pembayaran semua ada dekat situ. Sebab semua orang ada telefon pintar. Adakah kita pintar? Sebab tu saya nak mengajak kita supaya kita jadi rakyat Malaysia yang pintar dan bijak untuk mengetahui tentang hak kita. Okey, kita tengok pada bil TMB. Buka. Kalau siapa yang ada app tu buka. Tengok pada TMB. Pertama sekali, mula-mula sekali, apa tindakan saudara adalah melihat di bawah sekali bil tu ada tulis bacaan meter. Okey, pada bulan 3, 4 tidak ada bacaan meter. Bacaan dipanggil bacaan sebenar. Tapi bulan 3, bulan 4 adalah bacaan anggaran.
Okey, bila baca anggaran maknanya tak ada bacaan yang dilakukan oleh kaki tangan TMB. Alright. Cuba lihat dekat baca meter tu. Pertama sekali kita kena cek pada bil bulan 2. Dengan bil terbaru ni ada tak persamaan dari segi bacaan meter? Itu mula-mula sekali kita kena cek. Tak ada cerita yang lain, cerita yang bawah tu. Maknanya dahulunya adalah di sini diletakkan adalah 45,159. Dan bil semasa mana bil yang dibaca meter tu, bacaan meter tu meletakkan di situ adalah 48,339. Yang ini kita kena rujuk. Yang bil dahulu tu rujuk kepada bulan 3. Bulan 2. Yang mana di situ pada ketika tu adalah bacaan anggaran. Sekarang bila bacaan sebenar, kita tengok mula-mula sekali, first step kita tengok dekat situ. Kalau tak sama, ada benda tak betul, itu kita boleh buat aduan. Tapi kalau di situ betul, saya nampak tak ada masalah lagi dari segi bil TMB itu sendiri. Okey, yang pertama, okey, yang perlu saudara tengok dekat situ. Okey, yang kedua, saudara cuba tengok di sini bacaan tarif. Bacaan tarif kegunaan kilowatt hour. Okey, di sini dia letak 620, maknanya 3 bulan. Dia tip dia senang je. Kalau 200 dekat blok blok tarif tu 200, sebelum ni dalam bacaan sebenar akan letak 200 juga. Tapi kali ni TMB letak 620. Dia bagi lagi 20 untuk dapat tarif kadar 21 sen. Nampak? Jimat lagi 20 dekat situ. Saya ucap terima kasih lah pada TMB kan, pasal dia bagi juga dekat situ. Kemudian jumlahnya adalah RM135.16. Okey. Kemudian blok kedua adalah 100. Tengok di situ dia bagi 310. 310 jumlah bayaran, sebab kita tengok situ kadar yang dikenakan blok 200 kadarnya adalah 21 sen. Kadar 100 dia kenakan kita charge 33 sen. Kemudian 300 yang seterusnya dikenakan 51 sen. Nampak? Semua dia bagi lebihan 30, 20. Bersyukurlah. Saya dapat sikit pun saya bersyukur. Sebab tu Allah bagi saya limpah rezeki yang lebih. Sebab kita sentiasa bersyukur apa yang tak payahlah kita nak bising, nak marah dan sebagainya. Itu pertama kita kena tengok dekat situ. Ada tak dia letakkan 3 bulan tu sekali, 3 kali ganda. Itu yang tuan-tuan saudara-saudari kena cek. Yang kedua. Okey. Yang ketiga, saudara cek dekat situ keterangan. Di situ diletakkan ruang tidak kena ST dan kena ST. Kemudian jumlah lah. Kegunaan kilowatt 1860 dikenakan tidak kena ST, sebab sebelum ni 18, maknanya lebih kurang 6 ke 3 18. Maknanya sebelum ni kegunaan untuk tidak kena ST adalah 600. Tetapi bila dikirakan 3 bulan dia jadi 1860. Maknanya dia bagi lagi 60% tu untuk ST yang tidak kena service tax. Okey, yang kena service tax tu lebihan daripada jumlah 3,180 tu ditolak ke 1,860, dia jadi yang kena ST hanya 1,320. Badannya jumlah yang dikenakan totalnya adalah 3,180. Alright. Baca satu. Kegunaan RM maknanya tidak kena ST 718.88 sen. Okey, yang kena ST 730.47. Mana total saudara kena bayar adalah yang dalam bil ni anggaran bayarannya kena satu bacaannya adalah RM1,449.05. Okey. Kemudian baru-baru ni Perdana Menteri telah mengumumkan mengenai tentang diskaun rancangan ekonomi. Dia ada rate dekat situ menunjukkan bahawa kepada rate sebenar, rate yang diberikan dalam jumlah ini adalah
2%. Ni kita dapat diskaun lah daripada diskaun rancangan ekonomi tu. Okey, di sini yang bil ni kita dapat 2%. Dan jumlah bilangan anggaran terdahulu. Nampak RM471.99 dia tolak. Dan kena ST dia tolak lagi RM317.17. Okey, bagi mereka yang tak bayar pada bulan 3 atau bulan 4 tidak akan wujud jumlah bil anggaran terdahulu. Dia tak di situ dia akan kosong sebab saudara tak bayar bulan 3 atau bulan 4. Di situ dia akan tolak 789.16 sen. Dia akan tolak daripada jumlah total sebenar, total keseluruhan. Kemudian di sini dengan dikenakan RM688.97. Jelas di sini saudara kena tengok berapa ringgit yang saudara bayar. Mungkin tak sama, tak tally. Ini saudara boleh buat aduan dekat jumlah anggaran terdahulu, iaitu bil yang saudara-saudari bayar pada bulan 3 dengan bulan 4. Ada yang bil sampai bulan 2 punya, ada sampai bulan 3. Ada yang dapat bulan 2. Macam saya dapat bulan 2, maknanya dia start bacaan anggaran tu pada bulan 3. Kita tengok kepada bil yang terakhir yang kita dapat pada bulan 2 tu. Jelas Alright. Kemudian kalaulah bil tu tinggi, contoh dekat sini dia mengatakan bil keseluruhan yang perlu dibayar adalah RM688.95. TNB bagi lagi pelan bayaran mudah, hanya bayar RM213.57. Yang kita nak melalak tu pasal apa? Semua benda ni semua dia dah bagi. Dia dah bagi memudah cara untuk kita bayar, sebab ada yang tak ada app. Sebab tu saya galakkan kita adakan ada app. Sebab kalau tak ada app tu kita tak boleh bayar tiap-tiap bulan, sebab kita harapkan bil tu semata-mata. Di sini kalau siapa yang bil tinggi, TNB beri lagi kemudahan kepada plan bayaran mudah. Jelas so saya rasa tidak ada lagi isu, tak ada rasa lagi benda yang sampai saya dah jadi pandai lah tengok bil TNB ni. Sebab saya tanya dengan orang-orang TNB. Di kesempatan ini saya nak mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada CEO Executive Officer, CEO Suruhanjaya Tenaga, Cik Abdul Razib bin Daud, dan juga kepada Chief Operating Officer Engineer Cik Abdul Rahim bin Ibrahim, kerana banyak membantu saya menyelesaikan masalah. Dan juga Cik Datuk Yuslan di Selangor yang jaga mereka yang ada di Selangor, Cik Sivana di Kuala Lumpur, banyak bantu saya bagi input-input yang saya dapat kongsikan bersama pada hari ini untuk terangkan kepada rakyat Malaysia hakikat sebenarnya. Janganlah kita buat fitnah. Kita kata dekat TNB macam-macam. Kita tak maulah satu hari nanti di padang mahsyar kita akan merangkak mencari semua orang ni minta maaf. Jangan buat fitnah pasal chairman TNB lah, apalah segala-galanya. Kita marah bil kita tinggi disebabkan kita bukan pengguna yang bijak. Tidak kita katakan pengguna yang berhemah. Kita main pasang, kita yang mana ada setengah ada aircon tu, kita main pasang 24 jam kita pasang aircon. Sebab masa tu tak boleh pergi kerja, ada kat rumah. Bila bil melambung, kita melalak, kita kata, kita maki, kita caci. Saya rasa itu bukan satu tindakan seorang bangsa yang maju, negara maju. Saya harap perkara ni tidak akan berulang lagi lah. Kenapa kita perlu salah-salah kita? Kebanyakan yang saya terima aduan tu saya dapati semuanya betul, memihak kepada TNB, tak ada pun langsung kepada pengguna yang buat aduan. Saya banyak aduan saya terima, maklum balas yang saya terima, kebanyakan semuanya memihak kepada TNB. Tidak ada langsung kesilapan yang berlaku kat situ. Saya tak tahulah yang lain-lain tu, mungkin ada kesilapan tu, bagi saya mungkin kecil lah. Sebab kita dah viralkan benda tu, jadi benda tu besar. So jadilah seorang pengguna yang bijak. Janganlah kita hanya melalak di media sosial. Gunakan hak anda sebagai pengguna. Setakat itu saja perkongsian saya ini mengenai tentang bil TNB.
Mungkin dengan penjelasan saya ini dapat memudahkan saudara untuk faham bagaimana untuk melihat bil TNB itu sendiri. Jangan hanya menuduh orang ni tak betul, ni tak betul. Kita lihat diri kita juga kat mana yang tak betul. Alright, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.